Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang lukisan ortografi. Okey, ini contoh lukisan ortografi. Kita ulang sekejap. Daripada lukisan objek yang diberi. Sebelah kanan ni objek yang diberi. Okey. Okey, daripada objek yang dibagi, kita kena lukis 3 pandangan. Pandangan hadapan, pandangan sisi, dengan pandangan atas atau pelan. Okey. So antara sebelum kita daripada objek ini kita kena lukis pandangan hadapan dalam lukisan ortografi, jurang ortografi. So antara dua ni mana satu pandangan hadapan? Satu atau dua? Satu. Sebab apa satu tu pandangan hadapan? Sebab utama dia untuk dapat pandangan hadapan, yang pertama dia mesti sisi dia mesti lebih panjang. So kalau tengok bucu B dengan bucu C, dan bucu C, sisi C dengan sisi D. Okey, jadi BC tu lagi panjang, betul tak? Okey, bila BC tu lagi panjang, jadinya pandangan hadapan dia bentuk segitiga macam ni. Boleh? Itu pun penting dia. So daripada pandangan hadapan, awak akan lukis, awak unjur dia kepada pandangan pelan. Pandangan pelan atau pandangan atas dia mesti berada di atas pandangan hadapan. So kita akan dapat lukisan macam ni lah untuk pandangan pelan. Betul? Betul rasanya. Awak kena yakin. Okey, betul. So daripada pandangan pelan kita unjur, bawa ke sisi. Now kita dapat pandangan sisi. Okey, nampak tak lukisan ni? So daripada unjuran ortografi yang kita dapat, daripada unjuran ortografi yang kita dapat, kita kena pasti yang pada pandangan hadapan ini bucu A, bucu B, bucu C. Okey? Pada pandangan pelan, A, ini E, ini D, ini C. Pada pandangan sisi, bahagian sini C, sini D, yang ni A, ini E. Okey, jelas ni? Okey. Katakan pada panjang AB. Panjang AB kat sini berapa
30 mm. Panjang BC sini 40 mm. Panjang AC dia 50 mm. Boleh? Okey, katakan AE panjang dia 20 mm. So, sini AE 20 mm. Okey, bila panjang pada pandangan hadapan, pada pandangan hadapan, panjang AC 50 mm. Pada pandangan pelan, panjang AC ni berapa? Ya? 40 lah kan? Siapa kata 40? Kata 40 ke 50? sekejap. Awak tengok pada pandangan pelan, pandangan atas ni, panjang AC dia 40 ke 50? 50. Tanggal 50. Ah, 50. kalau 50 dari sini sampai sini, dia lagi panjang, betul tak? Jadi kat pandangan atas ni 40 ke 50? 40 tak? Awak tulis 40 kan? Sebab awak unjuk dari sini bawa naik atas. Sorry, tak nampak. Awak unjuk dari sini bawa naik atas. Sini bawa naik atas. So panjang dia berapa ni? 40 kan? Betul? Okey. Awak tulis sini 40. Kalau pandangan sisi, AC dia panjang mana? 30. So, sekarang ni panjang dia berapa? Sekejap 40, sekejap 30, sekejap 50. Yang sebenarnya panjang dia berapa? 50. Okey? Okey, kenapa yang atas, pandangan atas tu jadi 40? Kenapa pandangan sisi tu jadi 30? Sebab dalam unjuran ortografi, saya ambil contoh pandangan atas. Dalam unjuran ortografi, apa yang kita tengok ni, untuk dapat pandangan atas ni, kita unjurkan dia punya tapak dia. Betul? Kita unjurkan dia punya tapak and then kita lukis pada pandangan atas. Itu satu. So, dia ikut tapak. Yang kedua, kalau kita perhatikan betul-betul, kenapa dia ikut tapak? Sebab arah pandangan mata kita. Kita imagine kita berada dekat atas satu skrin. Okey. So, daripada skrin ini, dia tak boleh membezakan garisan yang dekat dengan yang jauh. And then, dia akan terhasil satu lukisan yang sama. Sama jarak dia, pandangan dia. Yang dekat pun kita nampak garisan macam ni, yang jauh pun kita nampak garisan yang sama. Faham tak ni? Itu yang dimaksudkan unjuran ortografi. Apa yang kita lihat pada satah mendatar atau satah menegak. Okey, jadi kat sini pandangan tambahan terpaksa dibuat untuk kita menunjukkan permukaan AE DC ini pada satu permukaan yang macam mana ortografik ni buat. Boleh? Yang mana panjang AC dia kita ambil 50.
lebar dia 20. So, kita dapat satu pandangan sini. 51, sini 21. Boleh? That's why kita namakan dia pandangan tambahan. Tambahan daripada permukaan hadapan, permukaan pelan, permukaan sisi. Dia tambahan dia. Satu lagi permukaan, yang dinamakan permukaan yang condong ini. Boleh? Itu gunanya pandangan tambahan ni. Untuk memaparkan permukaan yang perlu. Yang perlu. Selain daripada yang ada pada unjuran ortografi. Okey? Boleh? Okey, contohnya macam ni. Okey, contohnya macam ni. Dia beri satu objek A, and then dia suruh kita buat pandangan tambahan. Pandangan tambahan. Langkah pertama, kalau perhatikan, dia ada pandangan pelan. Dia ada pandangan hadapan. Biasa dia akan bagi dua pandangan. And then satu lagi dia akan bagi garisan XY. Okey, garisan XY. XY ni maksud dia satah rujukan. Okey, satah rujukan ni fungsi dia, nanti kita tengok kat mana dia punya fungsi. Okey, daripada objek A, okey, daripada objek A, kita dapat, saya tandakan sini sebagai bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, daripada pandangan hadapan, ini titik 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Apa yang dia nak daripada pandangan tambahan? Kalau tengok satah rujukan, dia ada garisan yang biru ini. Okey, yang pandangan tambahan, dia garisan biru ni dia selari dengan garisan 54 ni. Nampak? So, garisan 54 ni adalah permukaan yang ini. Boleh? So, permukaan hadapan, dia boleh nampak daripada pandangan unjuran ortografi, pelan dengan sisi. So, permukaan 5, 4, 8, 7 ni. Yang kita nak tunjukkan pada pandangan hadapan tambahan. Okey, jelas setakat ni? Okey. Okey, langkah pertama. Daripada pandangan hadapan, kita boleh unjuk untuk tunjukkan kedudukan dia. Jadi, bila kita unjuk dekat sini, kedudukan titik 1 dia dekat sini, titik 5 sini, titik 4 sini, dan 3 sini, 1 bawah 2 bawah 1. Okey, jelas. Sini 6, sini 7, sini 8, atau bawah dia 9. Boleh? Okey.
So, kita unjuk dari pandangan hadapan ke pelan untuk nampak kedudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama sini saya tulis, kita unjuk. Okey. Yang kedua, kita buat garisan rujukan. XY. Okey. So, yang ni satah rujukan dia dah bagi XY dekat sini. Okey. Jadi, kita buat yang baru. Yang baru untuk kita transferkan ke atas satah rujukan yang dibagi. So, garisan rujukan yang kita buat, kita tengok unjuran tu menegak. Nampak garisan tu menegak? Okay, cara yang paling senang nak ingat, bila unjuran tu menegak, so garisan rujukan dia yang kita perlu buat melintang. Okey, dia serenjang dengan garisan unjuran kita tadi. Boleh? Awak boleh buat dekat sini. Awak boleh buat dekat atas ni. Ataupun awak boleh buat dekat tengah. Ini kat atas. Okey, so dekat sini saya nak mudahkan saya buat dekat bawah. Okey, nanti kita tengok apa kesan dia bila kita buat kat atas, apa kesan dia kalau kita buat kat tengah. So, saya buat kat atas, so saya labelkan dekat sini. Ini X, ini Y. Boleh? X sebelah kiri, Y sebelah kanan. Okey, dah kita buat garisan rujukan XY. Kemudian, langkah ketiga. Kita unjuk ke satah rujukan. So, apa yang saya buat kat sini? Kita unjuk ke satah rujukan. Kita ambil sesiku set. Bawa sesiku set kita pergi ke satah rujukan dekat sini. And then kita letakkan sesiku set kita berada betul-betul tepat di atas satah rujukan. Boleh? Sebab kita nak dapatkan garisan 90 darjah serenjang dengan satah rujukan. Okey, jelas sini? Okey. So, daripada sini, kita ambil lagi satu sesiku set. Okey, yang ini, kita buat dia sebagai pemandu. Kita letak dekat bawah ni. Sebab apa letak kat bawah? Sebab kita nak gerakkan sesiku set yang tadi ni, yang 30-60 darjah ni, ke atas sikit. Macam ni. Boleh? Boleh ni? Boleh saya teruskan ni? Okey, so daripada sini saya buat satu garisan serenjang dari titik 4. Saya move lagi kena ke titik 5. Saya buat lagi satu garisan. Saya move lagi ke titik 1. Saya buat satu lagi unjuran bawa ke titik 3. Saya move lagi. Saya dapat lagi satu garisan. So, ada 4 garisan. 4 garisan ni, kalau kita perhati balik, ini garisan 1, ini garisan 5, ini garisan 4, sini garisan 3. Setuju yang ni?
Boleh start faham setakat ni? Ya. Okey. Dan atas garisan XY yang kita buat, pun ada titik 1 dekat sini, titik 5 dekat sini, titik 4 dekat sini, titik 3 dekat sini. Boleh? Okey, daripada sini, kita dah jumpa titik 1, jarak dia, ini jarak apa ni? Kedalaman. Okey? Dia dalam. Okey, ambil jarak 1 hingga 6 guna jangka lukis. Bawa dekat sini. Ukur jarak 1 hingga 6. And then ambil dekat sini. Tengok mana titik 1. Bawa ke garisan 1. Tandakan titik 6. So, ini titik 6. Bersamanya benda tu Besar. Benda mana? yang ke lukis. Kan tadi saya dah suruh ukur jarak 1 hingga 6. Nampak 1 hingga 6? Jarak dia. Faham tak? Okey, jap. Boleh? Okey. Dia macam ni, awak kena tengok pada objek 3D ni. Garisan 1, sorry. Okey, garisan 1, 5, 4, 3. Yang ini. Nampak? Cuma sekarang ni kita nak dapatkan dia punya kedalaman ni je. Nak dapat titik 6. Dari titik 5, kita dapat kedalaman dia ke titik 7. Dari titik 4, kedalaman dia ke titik 8. Faham tak? So, kita ukur jarak 1 hingga 6. Bawa dekat sini. Boleh? Kemudian dari titik 5, ukur jarak ke titik 7. Sama je kan? Sama kan? 5 ke 7. Okey. 5 ukur dapat titik 7. Okey, yang ni titik 6 tadi. Ini titik 7. Boleh? Dekat apa nama objek 6 dah kita dapat. 7 kita dah dapat. Okey, and then cari jarak titik 4 ke 8. Boleh cari jarak titik 4 ke 8? Empat ke 8 nampak tak? Sini 4, sini 8. Cari jarak dia. Okey, boleh? Yang lain buat tak ni? Okey, so kita dapat titik 8.
dekat sini. So, ini titik 8. 3 hingga 9. Okey. Ukur jarak 3 hingga 9. So, kat sini kita dapat titik 9. Okey, maka dengan ini, bila kita tengok pada objek ini, okey, pandangan tambahan kita akan nampak permukaan apa? 3, 7, 8, 4, 5. Boleh ni? Sedang. Okey. So, dapat satu permukaan. Okey, kita dapat permukaan 1. And then kita dapat permukaan 2. Semua permukaan 2 ni yang mana? Yang ni 6, 7. Pada pandangan pelan, permukaan 2 ni dekat sini permukaan 2. Boleh? And then kita dapat permukaan 3 melibatkan titik 4, 3, 9, 8. So, ada 3 permukaan dekat sini. Permukaan 1, 2, 3. Boleh? Ya. Boleh, Hamzah? Okey. Pandangan tambahan. Pandangan sisi tak ada. Pandangan sisi tak perlu buat ke? Kita nak buat pandangan tambahan. Bukan nak buat unjuran ortografik ni. Okey. Kita nak buat pandangan tambahan. Pandangan sisi ada tapi dekat unjuran ortografik. Dekat pandangan tambahan kita tak payah buat. Pandangan tambahan yang ini je. Yang permukaan condong ni tadi. Boleh? Maksud dia apa? Bila kita lihat pada pandangan ini, kena 90 darjah ni tepat. Tepat 90 darjah, kita nampak permukaan 2, permukaan 3 dengan permukaan 1. Okey. So, disebabkan apa yang kita unjur dekat sini adalah kedalaman. Okey, maka dengan ini, pandangan tambahan ini dinamakan sebagai pandangan tambahan kedalaman. Boleh? Okey, yang ni ada yang dah buat dah ni. Ada dah buat? Okey, kalau dah buat boleh tunjuk. Saya bagi masa berapa minit? 3 minit.
Sekejap. Mana kau punya nampak tulisan je? Okey, cantik. Siapa ni? Hafizah. Fairuz Faizah. Okey, terima kasih. Husna. Apa dia? Fairuz Faizah tu siapa nama dia? Saya Hafizah Husna. Tak, Fairuz Faizah tu siapa? Tu kakak saya. Okey, okey, okey. Okey, lain? Yang lain? Okey, terima kasih. Okey. So, boleh faham setakat ni? Masih belum. Tapi kira. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya, cara dia pun sama juga. Cara dia sama. Kita kena buat unjuran dulu, and then kita buat garisan rujukan XY, and then kita unjur XY ke satah rujukan. Lepas tu kita kena, yang keempat tadi kita kena unjur kedalaman dia. Tata rujukan memang imej hadapan. Kau boleh jadi imej atas. Kalau macam ni dia pandangan atas. Kita tengok yang ni dulu. Okey? So, kalau kita perhatikan betul-betul, satah rujukan awak kena ingat, dia mesti 90 darjah kat sini. Tepat 90 darjah. Okey? Dan satah rujukan tu mesti, satah rujukan ni diwujudkan untuk menunjukkan permukaan mana yang kita nak kena lukis, nak kena tunjukkan. Okey? So, ini satah rujukan dia XY dia buat macam ni. So, maksud dia yang selari dengan satah rujukan dia adalah garisan 54. Yang itu yang dia nak tunjukkan. Boleh? Kalau soalan macam ini, satah rujukan dia XY yang ini. Yang selari dengan dia pada pandangan pelan yang ini. So, permukaan yang ini yang kita nak tunjukkan. Permukaan yang ini pada gambar objek, permukaan yang inilah. Terus dapat tangkap. Boleh? Okey, kita pergi step yang pertama. Step yang pertama saya kata mula-mula tadi, kita unjurkan. Ataupun awak boleh buat labeling dulu. Kita label ini titik 1, ini titik 2, sini titik 3, sini titik 4, sini titik 5. Okey? Ini titik 6, ini titik 7, ini titik 8, ini titik 9. So, bila kata permukaan 2, 7, 3, 8 tu yang kita nak lukis, maksud dia kita kena tengok arah sini. Secara tak langsung permukaan A, permukaan B kat sini pun nampak juga. Faham tak? Tak faham? Okey, saya bagi satu contoh. Bila you dah dapat objek sini. Kita bayangkan permukaan ni 2, 3, 7, 8 ni atas satu skrin lain. Boleh tak? Atau contoh macam ni lah saya lukis mula. Ya. Okey, saya buat yang contoh paling mudah.
So, kayak tadi segitiga, dia jadi segitiga macam ni. Okey. Boleh? So, yang permukaan 2, 3 tu, yang permukaan condong tu, yang ini. Okey. Jadi, dekat sini, kita lukis satu permukaan. Ini satu skrin lain. Yang atas satu skrin lain untuk pandangan pelan. Untuk pandangan sisi, satu skrin lain. Untuk pandangan pelan, dia akan jadi bentuk segitiga macam ni. Boleh? Pandangan hadapan, dia akan jadi bentuk segi empat. Betul? Sisi bentuk segi empat. Okey? Sebab apa jadi segi empat? Sebab kita pandang sini arah 90 darjah ni. Kita tengok tepat sini. 90 darjah. Jadi bila tengok daripada pandangan atas, kita tak nampaklah pandangan yang sebelah sini, betul tak? Kena tepat 90 darjah. Jadi objek yang kita nak lukis ni, yang pandangan tambahan ni, apa yang kita nak buat daripada permukaan ni, permukaan yang ni, kita bentangkan lagi satu skrin papan lukisan. Yang selari panjang dia dengan ini. Okey. So, dalam lukisan kita, kita akan nampak permukaan yang blurred tu. Betul? And then, kita nampak permukaan A dengan B yang sikit tu. Yang atas kita tak nampak. Faham tak sini? Tu faham tak? Depan mata aku korek dah tekak awak. Jawab pakai hidung. Faham tak? Faham tak? Awak jawab pakai hidung ke? Aku korek hidung kakak. Okey. So, kita nampak 3 permukaan ni. Jelas yang ni. Okey. Kemudian langkah pertama, sebelum kita apa-apa, alamak. Tadi saya labelkan sini titik 1, 2, 3. Macam mana kita label semula lah? 1, 2, 3, 4 dekat atas. 2 kat mana sini? 2, 3, 4. 5 atas kali. 6 dalam satu band sama. 6. Bawah 1. 7. 8, 9. Okey. So, pada pandangan kita ni, pada pandangan hadapan, titik 1 sini, titik 6 sini, 2, 7. Betul lah? Ini titik 1, sini titik 2, sini titik 3, sini titik 4, sebelah sini titik 5. Okey, ini titik 3 lah. Betul? Ini titik? Ya, betul. 8. Titik 9 kita tak nampak kan? Sebab dia sebelah tepi ni. Okey, so itu langkah pertama yang awak mesti buat lah. Okey, langkah kedua kita unjuk pandangan. Okey, kita unjuk. Langkah ketiga,
Awak salin tak langkah dia? Langkah satu, awak apa? Label. Langkah kedua, unjuk. Unjuk ke pandangan pelan. Betul? Langkah ketiga, kita buat garisan rujukan. Okey, garisan rujukan. Kita nak buat garisan rujukan pada pandangan pelan ke pandangan hadapan? Pandangan hadapan. Melintang ke menegak? Melintang. Okey. So, sini saya buat garisan rujukan dia dekat bawah. Okey. Garisan X, Y. Boleh? So, X, Y. Satah rujukan dia kat sini. Boleh? Okey, kemudian daripada sini kita ambil sesiku set, bawa ke sini, pastikan berada di atas garisan satah rujukan. Kemudian kita unjuk. Satu. Dua. Tiga. Ini saya panjangkan sikit. Biar dia sampai melepasi satah rujukan. Dan satu lagi. Garisan satu. Okay. So, kita buat satah rujukan. And then kita yang keempat, unjuk. Ke mana? Satah rujukan. Okey, so daripada sini kita tengok di atas garisan satah rujukan dan di atas garisan rujukan. Titik 6 berada dekat garisan rujukan. Kita unjuk dia pergi atas and then dia pergi bawah. So, titik 6 tu dekat sini. Boleh? Okey, titik 7. Titik 7 pergi ke atas, so kita dapat sini titik 7. Boleh? Titik 8 dekat sini. Boleh? Okey. Yang sini titik apa ni? 9. So, kemudian dah dapat titik-titik, ukurlah titik 6 ke titik 1. Berapa? Macam mana nak kita ukur? Aduh. Jangka lukis. Ukur 1. Ukur 6. Kecil sikit.
Boleh? Okey, so sekarang ni kita ambil titik 6, bawa ke sini. So, kita dapat titik 1 dekat sini. Ini titik 1. Bawa ni juga 7. Ukur panjang 2. Kita dapat titik 2 dekat sini. 8 dengan 3. Ukur titik 8 dengan 3, kita dapat titik 3 dekat sini. Okey. 9 dengan 9 dengan 9 dengan 4. 9 dengan 4, 4 belakang 3, 9 belakang 8. So, kita dapat titik 4 dekat sini. So, dengan sini, kita highlightkan. Sorry, kita darkenkan. So, kita dapat permukaan A dekat sini. Permukaan B dekat sini. Sorry, ini permukaan yang tengah. And then, ni permukaan B. Boleh ni? Boleh. Senang je. Boleh faham. So, kalau kita nak faham, kena faham betul-betul lah daripada garisan objek ni. Daripada garisan objek ni, kena faham. Yang garisan rujukan biru yang awak buat ni, yang diberi tu, dia garisan dia dekat mana? Dekat bawah ni. Yang dekat bawah ni. Okey, bila kita tengok arah ni, that's why dia nampak garis lurus. Boleh? Dia nampak atas satu pesatah dia. Dekat jauh dia sama. Okey. Apa yang kita nak lukis ni? Atas permukaan ni. Dan atas permukaan ini, kita nampak permukaan ini 1, permukaan B ni 2, permukaan A ni 3. Boleh? Yang ini kita nampak 1, 2, 3. Walaupun B tu kalau tengok, dia jauh ke belakang, tapi atas satu satah tu kita nampak sama. Boleh? Macam ortografik jugalah ni. Walaupun titik C ni kita nampak sebenarnya dia jauh dari belakang, tapi dia kalau pada pandangan atas, dia sama tinggi dengan titik A. Faham tak? Itulah ceritanya. Jadi yang pandangan sebenar, panjang sebenar tu yang dekat, yang rapat dengan satah ni je. Yang jauh daripada satah ni, nak dapat ukuran dia kena rujuk pada lukisan ortografik, unjuran ortografik. Okey. So yang ni awak kena faham. Bila faham, senang nak lukis. Okey, yang ini kalau awak tengok dia unjur, dia pindahkan jarak tu yang mana? Yang ini dia pindah jarak. Okey, dia pindah jarak yang ini. So ini jarak apa ni? Pada pandangan atas, dari bawah ke atas. Jarak apa tu? Tak tahu jarak benda. Tak. Ini ketinggian, cik. Okey? Saya bagi contoh. Macam mana kita nak tengok. Okey, yang ini unjuran ortografik yang awak buat. Okey?
Dalam ujuran ortografik, kita ada pandangan hadapan, kita ada pandangan atas, kita ada pandangan sisi. Okey, untuk pandangan hadapan, yang dari atas ke bawah ni, kita panggil ketinggian. Boleh kan ni? Okey. Dari kiri ke kanan, kita panggil dia kelebaran. Okey? Dari dalam, luar ke dalam, kita panggil dia kedalaman. Ini yang JKT akan guna. Dia tak kata apa ni, panjang, tinggi, lebar. Dia tak ada panjang, tinggi, lebar. Okay, kalau dalam objek 3 dimensi, ini dia punya, kalau ini pandangan hadapan, ini sisi, ini pelan, pandangan atas. So, ini dia panggil dia punya kelebaran. Yang ini dia punya ketinggian. Okey, yang ini dipanggil kedalaman. So, daripada pandangan hadapan, yang belah jarak ni dipanggil kedalaman. Boleh? Boleh? Okey. So, yang ini jarak apa ni? Kedalaman. Perhati tak yang ini? Sama je jarak dengan ni. Boleh? Ini kedalaman. Yang ini ketinggian. Okey. Yang ini kelebaran. Boleh ingat ni? Okey, ni siap kan? Siap dah ni? Okey. Kita tengok soalan nombor 10, last. Okey, yang ni awak buat sendiri. Soalan nombor 10. Okey. Dia suruh kita bina pandangan tambahan. So, daripada lukisan yang diberi dan garisan apa nama ni? Satah rujukan. Maka kita boleh tahu yang dia nak pandangan tambahan tu adalah permukaan yang ini. Sebab dia selari dengan satah gambar. So, permukaan yang ini, boleh dengar Okey, permukaan ini, kalau kita pada objek 3 dimensi yang ini. Jadi, mata kita kena tengok tepat pada sudut ini. Okey.
Bila mata kita tepat pada sudut ini, secara tak langsung, kita akan dapat lihat permukaan A, permukaan B sikit dan permukaan C. Dan tentulah yang tengah ni sekali. Okey, kalau tak percaya, kita buka mata kita besar-besar. So, kita nampak permukaan yang berlorek merah ni, satu. Permukaan A dekat tengah, sebab dia masih lagi serenjang dengan satah garisan. And then permukaan B. Ini B. Ini A. Boleh ni? Dan permukaan C. C yang ini. C. Boleh? Okey. So, saya padam sekejap. Okey, langkah pertama kita labelkan dulu. Kita labelkan dulu. Ini okey, ini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, kemudian daripada sini ini titik 1 ataupun 2, sini 11 ataupun 12. Ini 4 ataupun 3. Kemudian ini 10. Sini ataupun 9. Bawah 8. Sorry. Ini 10 saja. 9 dekat sini. 8 dekat sini. 7 dekat sini. 6 dekat sini. Ataupun 5. Belakang dia 5. Okey, boleh ni? Kemudian 4 sini. 5, 3, 1, 2, 7, 6, belakang 8, belakang 9, 3 belakang 10, 2 belakang 11, 1 belakang 12, 4, 5. Okey. Kita dah label. Langkah kedua, kita unjuk dari pandangan hadapan ke pandangan sisi. 1, 2, 3. Kemudian kita ambil sesiku set. Bawa pastikan tepat 90 darjah. Unjuk 1. Kalau boleh pastikan dia kena pada satah gambar. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okey. So, setiap bucu yang ada dekat pandangan sisi ni saya unjuk. Okey, kemudian kita buat satah rujukan. Okey, satah rujukan kita menegak atau melintang.
menegak pada pandangan hadapan. Boleh ni? Okey. Okey, so daripada sini kita tengok titik 1, titik 4, titik 5. Berada di atas garisan XY kita. Satah rujukan kita. So ini X, ini Y. Okey. So titik 1 kita unjuk, kita dapat ini titik 1. Titik 4 kita unjuk, kita dapat sini titik 4. Titik 5 kita unjuk, kita dapat sini titik 5. Senang tak? Okey. Kemudian kita buat ukur dia punya jarak 1 ke 2. Nampak ni. Nampak jarak 1 ke 2 ni. Ukur jarak 1 ke 2. So saya tanda sini. So bila saya tanda sini, saya tandakan ni tepat titik 2. Okey. Jarak kedua dengan part ketiga sama tak? Sama tak? So saya tak payah ukur dah, saya tukar sini. So kat sini saya dah dapat satu garisan. Saya dah dapat permukaan 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Boleh? Boleh ni? Okey, kemudian saya nak lukis permukaan B. Permukaan B melibatkan titik 1, titik 2, 11, 12. Okey, 1, 2 kita dah dapat, 11, 12 dekat sini. Okey, titik 12 ni belakang garisan 1. So kita boleh assume dia sini. Boleh? Titik 11 pada pandangan hadapan dia jarak dia dengan 2. So 2 dia belakang 2. So kita dapatlah garisan objek dia sini. Okey, ini untuk permukaan B. Untuk permukaan C, 5 dengan 6. 5 bawah 4. So 5 bawah 4 sini. 5, 6 kita ukur, katakan dapat sini. So kita dapatlah garisan 5, 6 dekat sini. Okey? 7 atas 6. Ukurlah 4 ke 7. Jarak 4 ke 7. Boleh, ini jadi titik 3. So kita dapat garisan ni. Boleh ni? Kita dapat permukaan C. Okey, kemudian permukaan daripada ni label ni penting. Ini 7, sini 6. A, B, C. Ini permukaan D. Permukaan D melibatkan 3, 10, 9, 7. 3 dah ada, 7 dah ada, 9 dengan 10. 9 dekat sini, atas garisan ini. So, ukur dari 4 ke 9, so kita dapat 9, kita dapat dekat sini. Okey, ukur 4 per 9. 10 dekat sini, 10. Okey, jadi objek dia akan jadi macam ni, tegak, and then condong ke belakang. Okey. Siap.
Okey, siapa siap? Boleh tunjuk. Ini pandangan tambahan apa ni? Kejap, Faiza. Okey, betul. Cemerlang, terbilang. Ini pandangan tambahan apa ni? Kedalaman, ketinggian, atau kelebaran? Kelebaran. Kelebaran. Sebab kita unjur dia punya lebar. Boleh? Okey. So, satu lagi saya nak bagi tahu. Tadi saya kata garisan rujukan ni kita boleh buat dekat tepi. Kita boleh buat tepi macam ni. Kita boleh buat kat tengah. Atau kita boleh buat dekat sini. Okey? So, kita tengok beza dia nanti. Kalau saya buat dekat sebelah paling kiri. Okey? Saya akan dapat lukisan saya ni. Lukisan ni sebelah kanan. Berdasarkan kepada unjuran saya pada pandangan hadapan ni. Rujukan saya pada pandangan hadapan. Nampak tak? Okey, kalau tengok apa nama pandangan hadapan kita ni, garisan rujukan saya buat ni sebelah kiri ni. Nampak tak? Saya garisan rujukan yang saya buat sebelah kiri. Jadi apa ni saya punya dia punya objek sebelah kanan. Nampak? Ya. Okey. Hasil dia garisan rujukan saya ni pun sebelah kiri dan objek yang saya lukis ni sebelah kanan. Nampak? Sama tak? Sama? Kalau perhatikan lagi, apa yang ada dekat pandangan hadapan ni sama tak dengan pandangan tambahan yang ada? Pandangan tambahan ni, pandangan hadapan ni dia ada bentuk L ni. Nampak tak ni? Nampak. Okey. Apa yang kita lukis ni pun sebenarnya bentuk L ni. Nampak tak? Itulah clue jawapan dia. Jawapan dia tak lari pun macam ni. Boleh? Okey. Kita ulang balik. Yang tadi saya kata bila pandangan hadapan tu, saya lukis garisan rujukan saya sebelah kiri, jawapan saya sebelah kanan. Dia sama dengan jawapan kita yang ini. Okey, dia sama. Kalau contoh dia, yang ini, garisan saya, rujukan saya dekat bawah. Bila saya transfer ke pandangan tambahan, dia pun ada dekat bawah. Okey? So, maksud dia, kalau saya buat garisan rujukan ni kat bawah, pandangan ni dekat atas, dia akan jadi macam ni. Kalau saya buat lukisan macam ni, saya buat garisan rujukan dia dekat atas. Faham garisan rujukan kat atas? Jawapan dia akan nanti jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni, betul tak?
Betul? Betul. So kat sini kita boleh buat kesimpulan. Kalau kita buat macam ni, garisan rujukan kat bawah objek, bawah pandangan, dia dapat macam ni juga. Kalau kita buat macam ni, dia akan dapat macam ni. So, kalau garisan rujukan kita ni rapat, okey, rapat macam ni. Kalau awak buat garisan rujukan ke atas ni, macam ni, dia akan jadi macam ni. Betul tak? Jadi dia akan mengganggu tak pandangan hadapan awak ni? Akan mengganggu. Okey. Jadi untuk lukisan yang macam ni, yang mana jarak ini rapat, awak tak bolehlah buat garisan rujukan awak ni sebelah kanan. Awak kena buat garisan rujukan sebelah kiri. Supaya lukisan yang akan dapat nanti, dia akan pergi ke dia jadi macam ni. Boleh faham? Okey. Kalau awak lukis garisan rujukan kat tengah, dia akan jadi macam mana? Garisan rujukan tengah. Dia akan jadi tengah. Boleh? Okey. Tapi yang tengah ni susah sikit. Bukan susah apa. Untuk objek garis lurus, dia akan jadi susah. Sebab dia tak simetri. Nanti saya ajar macam ni, awak pening. Jadi lebih baik tunggu awak betul-betul bersedia, and then awak akan belajar sendiri sebenarnya. Okey. So, ada soalan setakat ni? Okey, so saya untuk tugasan hari ni, awak siapkan nombor 7, nombor 8, nombor 9 tunggu dulu, nombor 10, nombor 11, 13, sampai 13. 11 tunggu dulu, Boleh? 11 pula. Apa nama? 9 tunggu dulu. Kalau boleh buat nombor 9, buat boleh je. Ini bonus lah nombor 9 ni. Soalan periksa keluar yang ni. Apa hush pula? Okey. 7, 8, 9, 10, 11, 13. 12 pun 12, 13. Boleh ni? 7 hingga 13. Dia sebenarnya saya nak 9 ni saya nak masuk soalan periksa. Jadi kalau awak buat yang ni, periksa nanti mesti awak boleh jawab. Okey? Ni soalan bocor ni. Okey. So saya akhiri. Ada soalan tak ada? Okey, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu.